Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi sebelum saya bermula, saya nak ingatkan anda untuk tekan like, subscribe dan push on notification supaya bila ada video-video saya yang bermanfaat tentang debat, kita boleh bersama-sama berkongsi dan dia akan keluar segera di feed anda. Okey. Jadi tanpa membuang masa, ayuhlah kita teruskan dengan topik yang kedua, iaitu cara berhujah. Okey, pertama kita kena tahu dululah apakah itu hujah. Okey, untuk mudah faham, kita boleh katakan hujah ini adalah isi ataupun kaedah untuk kita membuktikan sama ada kita menyokong ataupun membangkang usul. Dah, kita tak perlu nak huraikan dengan lebih banyak lagi. Takut jadi kekeliruan. Cukuplah kita tahu asasnya itulah definisi hujah. Okey, baik. Yang kedua adalah bagaimana untuk memilih hujah. Okey, baik. Ini adalah satu soalan yang sangat-sangat subjektif kerana usul ini dia ada nature yang sangat berbeza. Ada usul yang 2-3 lapis. Kita kena buat pembuktian 2-3 lapis. Kita kena faham mantik usul tu dan sebagainya. Okay, tapi kenapa saya masukkan juga elemen yang kedua ini adalah kerana saya nak anda bukan berhujah berdasarkan pattern. Maksudnya kalau ada guru-guru anda cakap, okay, kalau kita nak membuktikan, kita kena tunjukkan kita sudah pun menangani kekangan yang ada. Contoh okey, baik. Usul yang saya letakkan kat bawah ni adalah dewan ini percaya proton sudah bertaraf global. Saya tak nak anda buat hujah kita sudah bertaraf global. Kita ni proton sudah bertaraf global kerana proton berjaya untuk menangani kekangan kos. Tak kena. Tak kena. Jadi kalau anda tanya saya akan suggest untuk memilih hujah ini perlu untuk melihat yang pertama isu yang mendasari usul tersebut. Setiap usul yang keluar dia mesti akan ada isu ataupun fakta ataupun cerita yang mendasari usul tersebut. Kenapa kita katakan proton sudah bertaraf global? Mesti dulu kita belum bertaraf global. Jadi apakah isu yang mendasari cerita tersebut? Mungkin dalam usul kali ini saya boleh katakan proton mengeluarkan model-model yang berwajah baharu dan berteknologi tinggi. Okey, jadi di situ ada argument untuk kita menilai adakah dengan keluaran dan nafas baru yang proton suntik ni kita boleh katakan proton sudah pun bertaraf global. Jadi kenal pasti apakah isu, fakta ataupun cerita yang mendasari usul tersebut. Begitulah cara untuk kita memilih dan membuat hujah. Okay, boleh faham kan apa yang saya cuba nak sampaikan? Cari isu, fakta, cerita ataupun kita boleh juga sebut sebagai status quo, keadaan semasa. Tengok baca sikit. Ini perlukan usaha lah. Ini tak ada tips melainkan bila dapat usul tu terus kita cari keyword dia. Tulis je. Kalau proton bertaraf global ni tulis sekarang kemajuan proton, pencapaian proton 2022 contoh. Baru kita tengok apa yang dia buat waktu tu. So di situ kita boleh nampak apakah isu yang mendasari usul tersebut. Jadi hujah kita pecahkan dan cerakinkan daripada isu tersebut. Kita kupas di bawah. Dan dia akan jadi satu hujah yang tembak tepatlah kepada usul. Okay, yang ketiga, saya nak ajak anda struktur hujah. Walaupun sesetengah pendebat universiti di peringkat universiti saya rasa tak perlukan struktur hujah ini, tetapi kenapa saya katakan kita memerlukan struktur hujah adalah kerana kadang-kadang ada perangai-perangai yang saya kurang minat, iaitu bila cerita tentang hujah lupa nak membuktikan, lupa nak bagi tahu fakta. Fakta pula tak huraikan dengan baik. Tidak ada teknik untuk menghuraikan fakta. Yang itu cerita lain lah. Tapi maksudnya contoh dia katakan proton sudah bertaraf global, proton ada teknologi A, ada teknologi B, ada teknologi C. Terlepas tentang pembuktian teknologi itu. Kalau ada teknologi, macam mana dia nak buktikan bertaraf global? Tidak lain tidak bukan mestilah bercerita tentang fakta. Tapi terlepas fakta, tunjuk je apungkan je ada teknologi itulah, ada teknologi inilah. Tapi tak pernah pun membuktikan adakah teknologi tersebut menyumbang
kepada proton sudah pun bertaraf global. Itu yang saya nak anda cakna lah pasal benda tu Okey, baik. Contoh hujah yang pertama, saya as a kerajaan, saya letakkan diri saya. Tak lawa lah kali ni, saya padam sorry. Okey, adalah proton sudah pun ada teknologi berdaya saing. Okey, berdaya saing. Okey, pertama sekali, kenapa saya pilih keyword berdaya saing adalah keyword ini dia adalah satu keyword yang kita katakan sukarlah orang nak soal lagi. Contoh kita kata kita replace teknologi berdaya saing ni kalaulah kita replace teknologi berdaya saing ni dengan berteknologi tinggi. Orang akan soal, tinggi tu macam mana? Tinggi ni menggambarkan apa? Adakah tinggi ini menunjukkan kita bertaraf global? Tapi bila kita sebut berdaya saing, maksudnya dia telah pun menghuraikan terma tersebut. Terma itu bukanlah terma yang subjektif. Kalau kita kata berdaya saing ni maksudnya mampu bersaing lah. Faham tak? So berhati-hati jugalah dalam memilih kata kunci. Itu contoh saya bagi sambil-sambil menyelip. Okey, kemudian peringkat apa ini adalah di mana sebenarnya kita bercerita apakah teknologi berdaya saing ataupun apakah keadaan, minta maaf kita apakah keadaan bertaraf global. Saya tulis BG apakah bertaraf global. Okay, kita huraikan antara salah satu ciri bertaraf global adalah mempunyai teknologi yang berdaya saing. Teknologi berdaya saing. Ini yang korang letak dalam kata kunci hujah tu. So kita dah jawab dah. Kenapa kita kata bertaraf global adalah kerana dia ada teknologi yang berdaya saing. Menjawab tak? Menjawab. Tapi belum cukup sempurna. Ceritakan. Okey, mengapa ada teknologi yang berdaya saing ni boleh untuk menjadikan sesebuah syarikat automotif itu bertaraf global. Okey, tunjukkan mungkin. Okey, dia bila kita ada teknologi yang berdaya saing, dia mampu menarik minat ataupun market lah, market global. Okey, tunjukkan dan korang boleh juga cerita apakah teknologi berdaya saing yang menjadi permintaan masyarakat global. Contohnya A, B dan C. Cerita dekat yang dekat saya patah balik dekat peringkat apa. Apakah teknologi berdaya saing yang masyarakat dunia nak. So tunjukkan mengapa mempunyai teknologi berdaya saing ini mampu untuk membuktikan proton sudah bertaraf global. Kerana dia mampu untuk menarik minat masyarakat ataupun peminat automotif global. Dalam ni letaklah satu fakta yang tunjukkan masyarakat dalam dunia ni ada bancian. Tunjukkan mereka minat teknologi sekian, which is teknologi yang kat atas ni lah, yang korang sebut kat bahagian apa ni. Faham tak? Okay, kemudian kita tunjuk pula di bahagian bawah sekali, iaitu bagaimana. Bagaimana ni adalah satu part di mana dia sebenarnya adalah penceritaan fakta. Kita nak bagaimana kita boleh katakan bahawa proton sudah bertaraf global. Kerana teknologi berdaya saing inilah yang sebenarnya menunjukkan bahawa masyarakat global menyambut baik produk-produk ataupun model-model keluaran proton yang terbaru. Di sinilah fakta. Bagaimana ni saya boleh katakan di fakta sahaja, cerita. Pada tahun 2021 kenaikan sebanyak 21% model proton. Setelah mereka memperkenalkan teknologi seperti contoh kawalan kereta lah, apa benda lah, korang tulis sendiri dalam produk terbaru X50 ke X70. Itu adalah fakta. So apa yang saya concern di awal tadi sudah pun settle. Sebab saya kata apa, orang selalu tertinggal fakta pembuktian. Kalau anda tackle semua benda ni, anda takkan tinggal fakta pembuktian. Faham tak? Jadi saya untuk penerangan dengan lebih lanjut, untuk perbincangan tentang
usul-usul lain, anda boleh contact saya dekat email di bawah. Dan saya nak ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe dan letakkan komen anda di ruangan komen, dan saya boleh untuk jawab insyaAllah kalau saya berkesempatan. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa sekali lagi untuk tekan push on notification untuk video-video saya yang akan mendatang. Saya doakan selamat belajar berdebat, dan apa-apa boleh tinggalkan soalan sekali lagi di ruangan komen. Terima kasih.